rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 44 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pagi 8 bawah kata. Muka surat 44. Pagi 8 bawah kata. Dia kata dan ini kapur kita, dua kapur. Dan kalau ada dalam mazhab itu, bukan bagi tu dah, satu tu. Jadi maknanya asalnya mazhab ni ada dua bagi lah, gitu lah. Dia buai dah bagi tu, jadi satu situ tu. Dan kalau ada dalam mazhab itu dua, ini dua bahagi. Dalam Muslimin kita ni dua mazhab ada. Hak comelnya betulnya dua bahagi tu. Yang dikatakan sunnah wal jamaah. Tak kala tu, tak kala tu mana kala. Tempat tak kala tu di mana kala. Manakala ada mazhab itu, dua bagi. Dalam Muslimin kita ni mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ada dua bagi semua. Satu mazhab salaf. Satu bahagi mazhab salaf. Dan kedua mazhab khalaf. Kita ngaji Usuluddin ni mazhab yang sebenarnya ada dua mazhab. Maksudnya kata Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama mazhab salaf, yang kedua mazhab khalaf. Tengok berdua luar dulu. Topik si berdua luar tu dah. Dia tulis berdua luar tu. Tengok di luar dia tu. Di luar dia tu dia tulis berdua tu. Topik sikit ke apa tulis berdua tu. Musannya tulis berdua luar tu. Baginya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bagi 14 atas ke bawah tu. Luar dia ni tu, luar dia ni topik berdua luar tu. Kita bagi 13 atas ke bawah. Kita qauluhu tu. Tu. Dia tafsir gapo mazhab khalaf ni. Tengok berdua luar tu dia nak dobit mazhab khalaf ni. Jadi baris dia ni di luar kita ni muka surat muka sama juga di luar tu baris 13. 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 14. Bagi 14 atas bawah dia qauluhu khalaf dah. Tengah jidah khalaf salah tahu dah tak. Ada bila kita ni musuh kita dobit gapo khalaf itu tu. Tidak tengah dilamu dah masalah khalaf salah khalaf ni tidak siapa khalaf tu. Tapi bila kita ni musuh kita ni dia nak tafsir ke mazhab khalaf luar tu. Qauluhu mazhab khalaf iaitu mazhab khalaf ni dalam Muslimin kita ni yang ada masa kemudian dari 500 tahun. Selepas dari 500 tahun wafat Nabi ni, alas mari dia panggil mazhab khalaf lah. Iaitu mazhab khalaf yang ada pada masa kemudian dari pelimati ya. Dan kata ulama
Mereka sini mana khalaf ni, mereka yang kemudian dari perkara yang ketiga. Itu khilaf. Jadi khalaf ni ada khilaf sini. Pendapat pertama mengatakan mereka-mereka yang hidup selepas dari 500 tahun hijrah kemari ni. Pendapat keduanya, mereka yang hidup 300 tahun selepas Nabi situ dah. Daripada wafat Nabi atau daripada hijrah Nabi 300 tahun tu, dalam masa 300 tahun dia kata khalaf lah situ. Selepas daripada 300 tahun dia kata khalaf lah situnya. Baik. Dan mazhab salaf, siapa mazhab salaf ni? Iaitu mereka yang ada masa dahulu daripada 500 tahun. Berarti sebelum daripada 500 tahun hijrah tadi, itu dikatakan salah lah. Berarti selepas daripada Nabi wafat sampai ke 500 tahun, maka itu salah lah. Dan kata semua ulama, dalam kurun yang ketiga, dan kurun yang ketiga 300 lah. Kurun ketiga ni kurun pertama 100, kurun kedua 300. Maknanya kalau yang kedua mengatakan salah ni, ulama-ulama mereka hidup dalam masa 300 tahun selepas wafat Nabi dah. Lepas tu mazhab Makkah dia. Makkah tu likung. Lepas tu kata yang ketiga. Lepas tu mazhab Makkah dia. Makkah tu likung. Pilih Makkah tu duduk depan dia. Maka mazhab khalaf nak gitu. Jadi kalau dia tulis tu mazhab Makkah khalaf tak. Jadi Makkah tu likung. Lepas tu ganti depan dia tu. Tulis Makkah mazhab khalaf. Maka mazhab khalaf a'lamu wa ahkamu. Mazhab khalaf ni katakan a'lamu wa ahkamu. A'lamu lebih mengetahui, lebih ilmiah dia panggil, lebih berpengetahuan, dan ahkamu dah lebih teguh. Mulai sini bila kata a'lamu sini maknanya ilmiah lah. Ilmiah nisbah panjang sikit tafsir benda situ dia. Ada pun nisbah ilmu nak banding kurun pertama kedua, lebih pertama lah situ tu. Ada kurun sahabat, kurun lebih sahabat situ tu. Tapi nak sini ilmiah, ilmu a'lamu lebih mengetahui, lebih ilmiah, ada tafsir situ dia. Ada rayan dia panggil situ. A'lamu dia panggil. Yang suka bahasanya orang khalaf ni, orang Kedia ni lebih ahli daripada sahabat Nabi tak boleh. Sebab Nabi Asidah. Ya, kurun Nabi ni lebih. Selepas Nabi, kurang dari situ. Lepas kita ni kurang dari situ ni. Jadi a'lamu yang mana ilmiah. Gitu. Sebab ada tafsir ayat mutasyabihah. Gitu ya. Kamu lebih teguh. Sebab apa? Sebab ada hujah. Dan iaitu mazhab khalaf ni yang rajih lah. Yang rajih. Yang rajih ini yang kuat. Dan mazhab salaf itu aslamu lebih selamat daripada benda salah. Sebab suatu hal tafwid dia bagi. Dia kata gitulah kita beriman kata hakikat tu serupa makhluk. Gitu ya. Tadi. Itu aslam berselamatlah. Beriman dengan Quran tadi. Dia kata ya Allahi fawqa aydihim. Tangan Allah tangan itu suatu hal lah. Kita reti hakikat dia. Lebih selamatlah daripada salah. Dia. Ketahui kemungkinan dia salah. Kemungkinannya lah. Tapi ulama tahu bukan tahu dengan ngotot dia. Tanya ilmiah dengan dalil-dalil. Tapi nak kata di antara salah khalaf ni mazhab salah aslam lebih selamat daripada
daripada mutajsim ke Allah Ta'ala. Itu aslam. Jadi kedua-duanya itu belaka. Tak salah. Nak guna mana situnya. Baik. Intaha ya, intaha musahihun. Bismillah. Ini mana lebih baik kita lah. Tak apalah. Baik. Lepas tu dia kata pada barang yang disebutkan dalam Quran tak. Tepat pada tu bermaka. Maka pada telikung barang maka itu. Orang kaki ni kita tu. Dan tak kala dan manakala adalah mazhab itu dua, ini dua bahagi. Satu bahagi mazhab salaf dan kedua dan bahagi kedua mazhab khalaf. Kata pada barang tu pada telikung kita. Kata itu mana maka. Jadi maka barang yang disebutkan kita nak ya. Saya mai ajak ni. Saya mai ajak lagi nak pada barang yang memang ajak kita. Ni pada kita ya. Kata kita salah. Dia mai ajak tak percaya salah tu ya. Kita salah. Tu. Maka barang yang disebutkan dalam Quran dan hadis. Maka barang yang disebutkan dalam Quran dan hadis yang memberi waham. Waham ni memberi kesamaran bagi dengar. Waham ni memberi kesamaran bagi dengar serupa Allah dengan makhluk. Waham dia panggil. Maka barang yang disebutkan di dalam Quran dan hadis yang beri waham kesamaran kepada orang dengar serupa Allah Ta'ala dengan makhluk. Tafsir dah tepi dah. Maka barang yang disebutkan dalam Quran dan hadis yang beri waham kesamaran bagi menyerupai Allah. Tidak kita sama Allah tu. Menyerupai Allah dengan yang baru. Jadi mana-mana ya Quran hadis yang beri kesamaran kepada orang dengar serupa Allah Ta'ala dengan makhluk ni. Maka dalam menyebutkan ia musannif dengan katanya. Tak gantung situ. Tak gantung situ. Dia gantung dah. Gapo nak ayat. Ayat gini ya. Ayatnya tiap-tiap ayat Quran dan hadis yang beri kesamaran kepada orang dengar serupa makhluk wajib takwil. Gitu nak ayatnya. Tak ada yang panggil mata situ tu. Yang mata situ tu. Aku nasing tu. Nak wajib takwil nak ayatnya. Mana gap nak ayat sini gantung situ. Tiap-tiap perkara yang ada tiap-tiap ayat Quran hadis yang beri waham kesamaran serupa dengan makhluk telah menyebut yang musannif yang kata wa kullunya jawab mata situ tu. Mana kita takwil lah. Jadi maknanya mana-mana ayat Quran hadis yang beri waham kepada orang dengar serupa orang makhluk ni wajib takwil. Gitu. Wajib takwil kalau mengikut ulama khalaf dan wajib surah Tuhan itu mazhalah. Itu ya. Nak takwil pun tak apa. Tak usah takwil pun tak apa itu ya. Kalau takwil mengikut khalaf. Kalau nak surah tafwid salah situnya. Ini masalah kita ni dua perkara ni. Quran hadis yang berkesambaran serupa orang makhluk wajib takwil, wajib surah Tuhan. Gitu ya. Wahabi tu kita tahu dia bakal bulat dia ada mata tangis kita serupa kita naik sikit je kemudian ada mata juga tu begitu. Ini elok dia kata sesat dia ya. Situ beza ya.
Maka telah menyebutkan ia musannif Syekh Ibn Laqani dengan katanya kata Syekh wa kullu nasin wa kullu dan bermula di nas. Ini Quran hadis. Awhama tasbiha yang beri kesamaran. Tasbiha serupa Allah dengan makhluk ni. Awilhu, awil amal tu. Awil ta'wil ilmu akan dia. Awil ta'wil ilmu akan dia, akan nas ini waham tadi. Ta'wil palingkan daripada makna asal pada makna yang lain. Itu dia. Awilhu ta'wil ilmu akan dia, akan awham tasbiha tu. Au pawid. Kalau saya ta'wil, au pawid ataupun serahkan ilmu. Fawid serahkan ilmu. Au pawid atau serah ilmu kepada Ta'ala akan makna ayat mutasabihah tu. Warum tanzihan, warum qassa ilmu. Warum qassa ilmu tanzihan akan mensuci Ta'ala daripada kekurangan berserupa makhluk. Semata dia. Warum tu mana qassa ilmu. Kata dan tiada nas Quran atau hadis yang mewahamkan ia nas Quran hadis tu yang mewahamkan, yang beri waham. Tiada nas Quran, tiada nas tiada ayat Quran atau hadis yang mewahamkan ia nas Quran atau hadis yang mewaham, yang beri waham kesamaran akan serupa Allah gitu. Akan serupa Allah dengan yang baharu makhluk ni. Ana misal kata ayat Quran, hadis yang menunjuk keserupa dengan makhluk ni seperti menunjuk tu misal tu dah. Seperti menunjuk ada berwajah. Seperti menunjuk sini, seperti itu misal kata ayat Quran atau hadis yang beri kesamaan serupa makhluk tu. Seperti orang ada muka. Gitu nak. Seperti menunjukkan ada berwajah tu. Kalau kita ngaji likung boro tu. Nak tempat boro tu gati dengan bagi Allah gitu. Seperti menunjuk ada baginya bagi Allah wajah, muka gitu nak. Kita ngajilah, kita ngaji tu tabik tu guru. Berwajah tu boro tu likung gati baginya. Seperti menunjukkan ada baginya bagi Allah wajah, muka. Mana dalilnya? Dalil ikut kata orang ni ada muka. Kalau wajib ta'wil sini. Seperti firmannya Ta'ala. Bukan wajah jihad. Pihak-pihak lah. Ada tor lah. Berjihad tu mana? Berjihad tu ada tor tu. Mana ada pihak-pihak. Bukan muka ada silat-silat. Seperti menunjukkan ada baginya bagi Allah jihad. Dia ni pihak lah sudut. Jadi mana-mana ayat Quran yang menunjukkan itu hanya ada sudut, ada pihak atas bawah, kiri kanan, depan belakang. Misalnya seperti firman Allah Ta'ala, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Ya khafuna rabbahum min fawqihim. Takut mereka itu orang mukmin ni. Takut mereka itu orang mukmin akan Tuhan mereka itu di atas mereka itu. Berarti dia di atas lah. Manusia ni takut orang takut Tuhan sebab dia di atas lah.
Lagu tu lah. Maka kena takwil lah sini. Ni kalau ikut mata khalah. Tu. Baik. Maka menyatakan ini ayat. Tambah ini tu. Ni kita ngaji dah. Kita baca ni tengah ngaji tadi dah. Ni kita baca ni tengah ngaji ni tu. Kalau sebuah pergi dah bahasa kita dah. Tapi tengah ngaji dah ambil dia situ tu. Maka menyatakan ini ayat. Atau ayat ini berlakulah. Maka menyatakan ini ayat atau menerangkan ini ayat ni. Ayat mana? Ayat yakhafun rabbahu ni. Ayat ni yang tergapo kita ni. Kena ayat gapo kita ayat ni. Maka menyatakan ini ayat keadaan Tuhan berpihak. Tu dia. Berpihak. Berpihak atas. Ayat ni kalau pihak Zahir menunjuk pada kita bahasanya ada pihak kita ni ada atas, di atas. Berpihak, ada pihak, ada sudut bagi dia. Maka menyatakan ini ayat keadaan Tuhan Allah Ta'ala berpihak atas atau menunjukkan berjisim. Ayat ni kalau Zahir gini ni menunjuk kita ayat ni Allah Ta'ala ada pihak atas dan berjisim. Dan satu wakil dia tak nak baca. Maka menyatakan ini ayat mana ayat yakhafuna rabbahum min fawqihim ni keadaan Tuhan Allah Ta'ala berpihak atas. So, kat atau jika berjisim atas pada berjihad tadi. Tidak. Atau ada berjihad tadi dah. Atau menunjukkan berjisim seperti firman-Nya Allah Ta'ala wajah rabbuka. Itu dia. Apa makna dia? Darulah datang Tuhanmu. Itu dia. Berarti ayat ni, ayat kata wajah rabbuka ni menunjuk pada kita bahawasanya Allah Ta'ala tu berjisim. Sebab datang. Dua ayat tu. Jadi dua ayat ni misal kata ayat Quran yang memberi kesamaan dengar supaya makhluk tu. Ayat pertama menunjuk pada kata Allah Ta'ala berpihak. Ada sudut bagi dia. Ada jihad bagi dia. Ayat kedua ni berjisim Ta'ala. Dua ayat ni misal kata memberi kesamaan pada mendengar tu. Baik. Maka adalah ayat ini. Ayat kata Jarabuka tu menunjukkan Allah Ta'ala berjisim nama kita. Menunjukkan Allah Ta'ala berjisim nama. Jadi ayat kedua ni Jarabuka menunjukkan Allah berjisim. Ayat pertama yakhafuna rabbahum min fawqihim menunjukkan Allah berpihak. Kedua-dua ni support yang makhluk belakang situ. Lagu tu kalau tanda kita bimbing hari ni. Kita mengaji gini. Maka sebab itulah kata Syekh kita ni dia takwil lah situ punya. Kalau tidak pun surah Tuhan lah. Dia kata atas lah. Kita tak kerti lagu hakikat surah Tuhan lah. Dia kata datai-datai lah. Tak kerti hakikat lagu datai tadi. Surah Tuhan lah tu dia. Baik. Maka adalah ayat ini, ayat Jarabuka ni menunjukkan berjisim. Sebab apa? Sebab ayat Jarabuka ni berjisim. Sebabnya kerana datang. Kata datang ni, mari datang. Datang kan datang itu, kan datang datang itu tak dikatakan dia datang gitu tak. Tak dikatakan dia datang ni, tak dikatakan datang itu mereka ada jisim lah. Kalau tak kata mari tak bagi satu tubuh, dengan tubuh mari ni. Itu dia. Itu ilat kata ayat Jarabuka berjisim kerana tak dikatakan datang mereka berjisim lah, bagi tubuh. Okey, datang bayi. Bayi mari ada tubuh dulu.
Nak tak ada rupa tak bayar tak. Ada jisim tu. Kerana datang, dia ada dikatakan dia datang, melainkan mereka orang kata datang ni mesti berjisim. Mesti ada jisim. So. Demikian lagi seperti disebut pada hadis sabda Nabi likun seperti dah. Seperti kedua tu likun. Mudah sini ni baca tadi. Demikian lagi seperti mazhab, demikian lagi seperti disebut pada hadis sabda Nabi yang likun seperti kedua tu. Demikian lagi seperti disebut pada hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah khalaqa Adama ala suratihi. Inna Allah bahasa ta'ala khalaqa Adama telah menjadi ia Allah akan Nabi Adam ala surati di atas rupanya rupa Allah Ta'ala. Jadi domain ho tu ya, kena klik pada Nabi Adam. Tak boleh klik pada Allah Ta'ala. Kalau klik pada Ta'ala, domain hu tadi, suratihi itu kembali pada Ta'ala, berarti kalau dari mati orang saja Nabi Adam ni atau pun Tuhan lah. Dia tengok Tuhan tengok Nabi Adam, sebab itulah sirah dia panggil. Hari tu orang Ta'ala sirah hari tu. Ya, kalau domain itu kita pada Allah, Allah telah menjadikan Nabi Adam atau dia kata rupa Allah Ta'ala. Berarti kalau mengenal Allah Ta'ala tu Nabi Adam lah. Kalau Nabi Adam tinggi hari tu Allah Ta'ala. Hari tu Tuhan. Mustahil gitulah. Lepas klik mana? Klik domain dia dua situnya. Kalau tengah ngaji sini, ala suratihi itu, takwil pertamanya ditakwil ke atas supaya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam supaya Allah Ta'ala, supaya dengan mana di atas rupa. Di atas rupa sini, yakni di atas rupa yang Allah Ta'ala kehendaki. Gitu. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam di atas rupanya, yakni di atas rupa yang Allah Ta'ala kehendak. Itu gitu. Tu orang ngaji tu, Rabik tu guru. Dia kata Allah tak tulis ada Rabik dia. Ala suratihi, yakni ditakwilkan di atas rupa Allah Ta'ala, di atas rupa ditakwilkan rupa Ta'ala, Allah menjadikan Nabi Adam atau Allah Ta'ala, takwil rupa Ta'ala sini, takwil dengar, Allah menjadikan Nabi Adam di atas rupa yang Allah kehendak. Gitu. Saya kehendak ke mana lagu tu lah jadi Nabi Adam. Boleh tepi begini yang mudah dah. Tu kita ambil mulut dia tu. Dia ambil gitu tu je. Kita rasa lupa dia sebut kita tu. Saya baca tu dia ingat situ je. Hak sebenarnya gini je lah. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam di atas rupanya, dan di atas rupa yang Allah Ta'ala kehendaki pada azali. Gitu. Itu dia ada. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam di atas rupanya, yakni di atas rupa yang Allah Ta'ala kehendaki di azali. Kehendak azali lagu mana? Lagu tu yang ibadahnya. Kalau dia kehendak dia perlu kaki tinggi, dia perlu kaki tinggi lah ibadahnya. Nabi kalau Allah Ta'ala kehendak mata, dua mata lagi tundanya. Bukan atas rupa Tuhan, atas rupa yang Allah kehendak. Tak azali. Kehendak lagu mana? Lagu tu lah yang ibadahnya. Gitu. Kalau kerja Nabi Adam atas rupa dia kan, Nabi Adam, klik Nabi Adam dengan Allah Ta'ala, tak boleh tengok Allah Ta'ala lah. Dari segala sesuatu, nak tu saya kan, Nabi Adam, orang tu lagu ni dia. Aku tu Ta'ala, mustahil lah. Dia tak lebih. Tak boleh lah, dia boleh dua situnya. Kalau tak boleh tak rupa Ta'ala, dengan mana di atas rupa yang Allah kehendaki di azali. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam ala suratihi, di atas rupa yang Ta'ala, yakni di atas rupa yang Allah Ta'ala kehendak di azali. Gitu.
Hmm. Kalau suratihi itu klik Nabi Adam, dia tahu puasa dua ada. So ada itu mengamal je lah. Jadi mana kalau dua itu dua. Kalau kata inna Allah khalqa Adam anda surati sejak Adam. Kalau menjadikan Nabi Adam, itu boleh belajar lah. Jadi dia tak ambil lagi kata beradik atas rupa saudara Nabi Adam. Daripada kita semua ni lah. Itu dia. Jadi sah dua. Jadi maknanya dua pihak kita lain sebut surati Adam atau pada lah. Jadi orang menjadikan Nabi Adam, dia atas rupa Nabi Adam lah. Gitu. Bisa. Baik. Bawa dia si mana tu. Bahawasanya ia tu likung. Ia pelikung juga. Nak bahasa Allah. Bahasa Allah menjadikan Nabi Adam atas rupanya dua lah. Atas rupanya rupa Allah Ta'ala. Ini di atas rupa yang adalah kanda di azali. Tafsir keduanya, atas rupanya rupa Nabi Adam. Maka al-hadis ini menunjukkan ada bagi Allah belah. Maka adalah hadis ini menunjukkan ada bagi Allah rupa. Hadis ni. Hadis inna Allah khalaqa Adama menunjukkan Allah ada muka situ tu. Ada rupa. Jadi maka adalah hadis ini, hadis inna Allah khalaqa Adama ala suratihi menunjukkan ada bagi Allah rupa. Dan yang menunjukkan bisa. Tiga misal. Dan yang menunjukkan beranggota. Dan yang dan hadis yang mutasyabihah. Dan ayat Quran. Dan yang dan ayat Quran yang menunjukkan beranggota pula. Ayat Quran yang menunjukkan Allah telah beranggota. Dan yang dan ayat Quran yang menunjukkan beranggota, menunjukkan Allah Ta'ala beranggota tu. Apa ditakwil tadi, seperti firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika. Sekarang ada marinya. Yadullahi fawqa aydihim. Dua ayat ni. Dua ayat ni menunjukkan beranggota. Ayat pertama wa yabqa wajhu rabbika. Ayat keduanya yadullahi fawqa aydihim. Itu tafsir makna tu. Dan yang tinggal dari tinggal itu wajah Tuhanmu. Kalau kita ngaji tu, yang tinggal tu lekung lah. Kalau kita ngaji tu. Dan kekal. Dan kekal wajah. Itu pun ikut juga kita dah. Kita ngaji dah. Kita ngaji tu terliku lah. Tak seriku tak apa. Tidak. Tapi mudah baca lah sikit lah. Terliku tak apa tu. Dan kekal wajah, kekal zat Tuhanmu. Wajah tu mana zat? Kekallah zat Tuhanmu yang maha besar. Yang punya ketinggian, yang punya kebesaran. Itu ayat dia. Dan tangan Allah di atas tangan mereka itu mereka makhluk. Tangan ini mana kudrat. Atas kuasa Allah Ta'ala di atas kuasa mereka itu makhluk. Kita tahu ya tu. Maka ada dua ayat ini.
menunjukkan beranggota. Ayat dua ayat ni. Ayat mana? Ayatnya wajibqa wajib rabbika dan yadullahi fa'aqa aydihim ni menunjukkan beranggota. Baik. Bila gitu, bila dua ayat ni menunjukkan beranggota, maka mazhab khalaf wajib kita takwilkan. Ni duduk sini ni. Ya, duduk tu. Ya. Dia jawab mati dulu tu di. Tu. Ya. Maka mazhab khalaf wajib kita takwilkan. Apa takwil? Yakni takwil ni ditanggungkan atau menyalahi zahirnya. Takwil ni sarful kalami an zahiri ila makna ghairihi. Sarful kalami. Takwil ni sarful kalami an zahiri ila makna ghairihi. Sarful kalami. Takwil ni sarful kalami, palingkan kalam. Sarful kalami an zahiri pada zahirnya ila makna ghairihi, pada makna lain. Sarful kalami an zahirihi ila makna ghairihi. Itu takwil. Sarful kalami, palingkan kalam an zahir pada zahirnya kalam tadi, takwil mana? Ila makna ghairihi, pada makna yang lain. Yakni menghadap kita awil sini ditanggungkan atau menyalahi zahirnya. Ini ayat tu lah. Tetapi bagaimana? Maka ditakwilkan di atas ketinggian dan kebesaran. Ditanggungkan, ditakwilkan atas ketinggian dan kebesaran. Bukan di atas, bukan di atas pada apa tu? Itu dua ni. Likun tu. Likun dua tu. Likun dua tu. Maka ditakwilkan di atas ketinggian dan atas kebesaran. Ditanggungkan atas ketinggian dan kebesaran. Bukan di atas pada tempat. Tempat dua tu likun pada mana tempat. Bukan atas tempat dia. Atas pada ketinggian dan kebesaran. Paukul atas ada. Paukul atas tu bukan mana atas mana paukul mana atas ada. Paukul mana kebesaran dan ketinggian. Gitu. Sini mak, kalau tak mengaji mak. Dia ada dua tempat. Tempat mana? Ikut dia. Ya, tu. Mujum ngaji lah tidak. Kalau dia pandai tak apa, dia boleh betul ibarat kita. Kita mujum ngaji, boleh baca. Kalau dia tak mengaji, gagal juga nak baca. Bukan ada orang tak mengaji. Kita harus sami tu. Ada di awal kitab lagi lah. Jadi kitab tu salah. Dia tinggal gitu, dia tinggal lah. Itu dia baca situ je. Kalau dia tak mengaji, dia tak mengaji, tepat hak tu. Dari kita apa, dari kita mengaji dah hak apa. Kita mengaji tu, ada sebab tu, dia kena beki dia, kitab tu, mengaji tu. Jadi dia tu bukan bonus dah. Jadi dia mengaji kitab tu, dia baca juga. Jadi dia tinggal, dia nak baca kapur situ kata. Kita pun betul ayat pesan kita. Ni kata ngaji lagu ni lah.
Bila tak ngaji nak baca baju kot tak jawi pun. Ya. Sebab dia kata kita ngaji ni kena betul naskah kitab tu. Itu penting tu mak. Bila seumur tu ngaji kita ngaji ni betul naskah kitab mung tu. Kamu tak betul naskah kitab mung makin baca kau dengan salah kebila. Makin tinggal nak salah semua. Kita semua boleh ngaji kita Arab tu jangan kita sebut ya. Kamu tak laki tak, kamu tak betul naskah mengajar ilmu esok, mu tinggal ilmu tak betul kamu. Pas tapi tak betul kamu, tak betul kita mu. Kita salah satu masalah. Dia dah salah tadi. Dia lagi dah salah dia. Ni habis pasal itu. Itulah. Pusing juga kita tak laki ya saya macam mana. Mak ada lain dah. Bin ni mana tak ada tupak dah. Apa ni dia nak baca kita orang. Jangan beliau lah. Mana baca kita Arab kampung. Tak kena tepat ni. Faisal baca ngori Islam kita Arab tidur ke lah. Pak Jawi pun tak ngaji dah. Gitulah ayatnya. Boleh tak salah. Bukan nak tengok ilmu dia ayat kaedah tu ngaji lah gitulah. Baik. Dan ditakwilkan datang. Ya, kalau nak klik sini pun boleh agak lah. Ayat tu hak tadi kembali pada ayat yakhafuna rabbahum min fawqihim, boleh situ tu. Hak tadi kan dia tanggung fawqa tadi kan. Di atas dua ayat ni mana ambil pertama dulu apa? Ambil ayat ni, ayat kata yakhafuna rabbahum tu. Min fawqa supaya dulu supaya dah ayat tu fawqa idhim dia. Jadi mana dua ayat tu, ayat yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ya dulu fawqa idhim tu. Ada dua fawqa situ tu. Mana ketinggian dan kebesaran. Bukan mana atas dia situ tu. Jadi dia tu dua tempat tu. Senang ayat dua tempat tu sini ni. Tapi nak baca tu. Dua tempat tu. Pasti ayat dua tempat tu. Dua tempat tadi lah. Ya aku pun orang bahu besar. Dua besar. Dua tempat situ. Tapi nak baca mana situ tu. Dia kata, maka ditakwilkan di atas. Maka ditakwilkan di atas ketinggian dan atas kebesaran, bukan di atas pada naknya kalau kata silikon nak pada dua tempat ini. Dua tempat ini ya dulu yang pakai ini itulah silikon sebelah kiri kan. Nanti dia. Tapi kita ngaji tu dan bukan di atas pada tempat atau tempat tak. Itu dia. Pada tempat bukan fauqa tu tempat. Fauqa mana kebesaran ketinggian. Gitu. Apa tu likum dua situ tu. Tak apalah. Asal faham dia. Itulah. Dari takwilkan datang itu menejar buka tu lah. Dari takwilkan datang itu dengan datang pesuruh. Tengok ni. Data jar bukan data ni bukan data Tuhan dak. Data dari pesuruh. Data pesuruh Allah Ta'ala. Mana malaikat tu lah. Bukan data tak tahu rujak-jak tu dak. Semacam sebut nama. Nanti dia. Sahudah dah betul. Faid Rawi tu. Orang tanya dia dari dia tu. Apa ni jar buka? Dia turun. Atas ke bawah, jak-jak turun. Betul tak? Kita dengar dari dia tu. Orang tanya dia, boleh buat kereta buka. Ustaz lagi buka, aku tanya dia, Yahoo tanya dia, Ustaz apa ni jar buka? Dia turun. Datang atas ke bawah. Muju hak jenah tak turun ke apa ya. Hak jenahnya tu tak hanya Ustaz turun ke apa. Jet lah. Kau terbang.
Kau kuda. Kau tak ada gitu ya. Hanya boleh sebut itu. Dia suruh. Dia suruh. Oh, tu doktor dah ayatnya. Ya, sebut nama lah. Kena sebut. Kena ngopak dia. Ayat tu lagu tu lah. Sebut nama, nak sebut nama. Silap kita dah sebut nama orang ni. Tapi gerai kot ada hadahnya. Dia ajar orang lagu tu dia. Aku tanya dia, mana Ustaz Jarul Bukhari? Dia turun lah. Atas bawah dia ajak turun. Masuk ya. Kau boleh kau tak ayah, kebuk. Kau tak ayah dengar, tak ayah ajilah kita dengar. Kalau doktor sebut aku tu, aku happy ya. Kau nak ajak, kau tak ayah dengar dia sebut aku tu, happy ya. Paling rembah dia kali. Tak mahu dia sebut kita balik. Lepas piyung. Allahu Akbar itulah. Astagfirullahaladzim. Itulah kena mengaji lah. Itulah. Mengaji usul akidah lah. Baik. Masih lagi. Baik. Dan ditakwilkan datang itu, datang pada Jarobuka tu, dengan datang pesuruhnya pesuruh anda. Yang ni malaikat lah. Murid Jarobuka tu datang pesuruh engkau. Yang membawa azab. Atau membawa rahmat. Jarobuka tu datang pesuruh anda mereka membawa azab atau membawa rahmat. Atau pahalanya. Iaitu pesuruh sini malaikat lah. Jadi datang malaikat membawa rahmat atau membawa azab. Dan dikandaki dengan rupanya. Dan dikandikan rupanya itu. Rupanya adih lah. Adih kata Inna Allah khalaqa Adama li suratihi tu. Tu jauh dah duduk tu. Dan dikandaki dengan rupanya itu atas sifat Allah. Berarti Allah telah menjadikan Nabi Adam di atas sifat-sifat yang ada pada Allah. Bagaimana Allah ada sifat pendengar? Nabi ada sifat pendengar. Nabi ada sifat pelihat. Nabi ada pelihat. Bezanya Allah Qadim. Nabi itu baru. Gitu ayatnya. Itu sifat dia tu. Dan dikehendaki rupa itu atas sifat-sifat Allah. Jadi mana Allah menjadikan Nabi Adam di atas rupanya Allah, ini di atas sifat yang ada pada Allah. Bagaimana Allah Ta'ala ada sifat apa? Kuasa. Nabi ada kuasa. Allah Ta'ala ada sifat iradat kanduk. Nabi ada sifat kanduk. Bezanya, kok Allah Ta'ala qadir, Nabi ada baru. Itu bezanya. Sifat panggil. Dan mukanya. Dan mukanya, mana muka? Dan mukanya, ayat ni muka ni. Wajib wajhu tu. Dan mukanya. Dan muka pada kata wajhu rabbika tu. Dan mukanya itu ditakwilkan zat. Zat Allah. Dan muka itu zatnya. Dan muka itu ditakwilkan dengan zat Allah. Kekallah zat kau yang punya kebesaran dan ketinggian. Gitu. Dan tangannya. Mana? Yadullah fawqa aydihim tu. Jauh duduk tu. Dan tangannya itu yang ditakwilkan kudrat Allah. Tangan kudrat Allah. Kuasa Allah mengatasi kuasa makhluk. Hebat cara mana pun. Bisa cara mana pun. Dan akhir-akhirnya. Di mana? Dia juga. Kalau tahu.
Yang kita lah. Dia kesal lah. Sekarang mari dulu tu. Dia jatuh hukum dah 12 tahun. J. J. Alhamdulillah. Saya tu ni. Itulah kebat dunia ni. Alhamdulillah. Dia sebab banyak mari. Dia kata saya kecewa. Saya kecewa dan dengan alasan dibuat dia hakim tadi. Akhir kata dia Hakim Haji ni memalukan negara, memainkan negara. Jadi dia tak diterima lah. Sebab dia kata dia buat kedua trilion untuk membangunkan Malaysia ni. Sedih. Okey, pada itulah ayat. Itulah. Nanti tayyadu wa fawqa aidihim, kuasa telah mengatasi kuasa manusia, makhluk itu. Hebat sama manusia pun ayat ni. Walillahi. Itulah. Allahu akbar. Ya sabar sikit lah. Okey. Dia kata kuasa tu lah. Dia tu pergi kuasa tak apa ingat. Kuasa kita dah. Bila kuasa kita ni apa saja boleh buat. Itu dia. Kita siaga Islam kita, mukmin Islam kita dah. Dihajak Islam kita pun Islam dah. Kau jahat kafir. Tu dia. Kenapa ada Islam dengan kafir? Sebab Islam lagi lah jahat dia pun. Tu dia. Tapi kita tak sokong jahat dia tadi. Nak rakyat gitu ya. Jahat dia tu. Tapi dia kata, dia bandingkan jahat Islam, jahat kafir. Dah, baik jahat Islam lagi lah. Kafir lah nak dia panggil. Lah betul hai. Ni, lah betul juga dah. Tapi Islam lagi. Mu'min lagi. Cuma dosa itu ya. Bukan sokong tu jahat tadi. Dia tak sokong tu. Kalau dia buat jahat tadi, dia tak jahat itu tu. Beza situ guna ayatnya. Gitu lah. Hanyalah sebuah kasih. Itulah. Allah Rabbi. Dan tangannya itu, yang dulu Fauqa Adim itu, ditakwilkan kudratnya Ta'ala. Demikianlah ditakwilkan tiap-tiap ayat atau hadis yang memberi waham akan menyerupai yang baru. Bagi kita dah. Demikianlah ditakwilkan tiap-tiap ayat atau hadis yang memberi waham akan menyerupai Allah dengan yang baru bagi kita. Demikianlah ditakwilkan tiap-tiap ayat atau hadis yang memberi waham akan menyerupai Allah Ta'ala dengan yang baharu. Makhluklah. Atau pertolongannya dan ilmunya. Dan ditakwilkan dengan pertolongan dan ilmunya. Jadi takwilkan ayat yang mutasyabihah dengan pertolongan dan ilmu. Ayat mana? Seperti firman Ta'ala in aina matwallu tu di situ tu. Berarti ayat aina matwallu akhir ni takwilkan dengan pertolongan dan ilmu. Gitu kita. Ayat tu mana atau buluk tadi demikianlah takwil. Mana demikianlah ditakwilkan ayat ainama ni seperti ayat lain takwil, tetapi takwil ke ainama ni dengan pertolongan dan ilmu. Demikianlah. Demikianlah wajah sabahnya pada pihak yang takwil belaka. Jadi ayat akan datang ni ainama tuwalu hingga akhir tadi ni takwil juga, tapi takwil dengan pertolongan dan ilmu. Gitu. Jadi ayat tadi takwil juga tak? Maka ayat ni pun takwil juga. Takwil engkau pun takwil pertolongan dan ilmu. Tapi tak tahu dia tadi. Kepala kita. Atau pertolongan dan ilmunya. Seperti firmannya tadi. Jadi mana demikian juga ditakwilkan ayat ainama tuwalu wasa maujubah hingga akhir tadi dengan pertolongan dan ilmu. Sebagaimana takwil ayat atas tadi. Gitu.
Habis kena macam sini lah. Ada mazhab dah. Seperti firman Ta'ala, aina ma tuwallu fasama wajhullah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aina ma tuwallu, di mana-mana kamu berada. Berhadap. Aina ma tuwallu, di mana kamu berhadap. Fasama wajhullah, maka di sana ada wajah, ada zat Ta'ala. Di mana saja kamu berada, di mana kamu berada, di situ ada zat Ta'ala. Di mana situ duduk ada zat Ta'ala. Wahwa dan ia Allah. Ma'akum bersama kamu, aina ma kuntum, di mana kamu berada. Di mana saja kamu berada, Allah ada di sisi kamu situ. Ada agama dia gini ke? Tak. Tak boleh apa tolong ilmu telah mengetahui situ ya. Di mana saja kita berada, tetap dia tolong kita. Di mana kita ada, mesti kita tahu di mana kita situnya. Bukan mana-mana makan misi dia kita sini dah. Waktu tu marah sengaja dulu. Ada seekor manusia tu. Dia kata dia hidup mana saja. Dia ikut babi dia juga. Marah tu. Bukan lagu tu nak ayat dia katanya. Marah dia. Pasir mata dia. Macam kita ayat ni. Ada orang lanjut lah. Orang degi. Dia kata waham aku memang kuntum. Di mana kamu berada, di mana saja kamu berada, ada Allah Ta'ala. Kalau dia ada babi, ada Tuhan. Bukan gitu dok dia katanya. Bukan salah lagu tu dok. Tak boleh lah mak aku sini. Bukan kondisi gini dok. Mana ilmiah, mana Allah Ta'ala, di mana kita berada, pasti tertolong kita orang mukmin ini. Di mana kita ada, pasti ada Allah Ta'ala mengetahui ada kita mana itu. Ilmu dipanggil. Ini mazhab yang utama. Ini ta'wil. Ini ta'wil yang tersebut tu. Ini isyarat. Ini ta'wil tersebut ialah mazhab yang utama. Ataupun ini ta'wil yang tersebut mazhab yang utama ialah mazhab khalaf. Gitu. Ngajilah. Jadi mazhab ni mazhab khalaf ni dikatakan mazhab utama lah yang banding dengan khalaf tadi. Gitu ya. Adapun mazhab salaf, Allahu a'lam. Ya. Ya, sikit pun dah. Kalau dia nak share mungkin kepala dia, saya beritahu tu. Kita dia mari dia 5 hadis. Kita tolak subhat. Dia sebenarnya 5 hadis ada itu. 5 hadis ia menolak ke subhat. Bersabihan. Dia mari 5 hadis itu. Tak ada demo sikit pada. Tak betul ya kita dia. Dia tafsir sesuai ya. Ada Nabi, ada kata ada Wahabi kata ke hotel, ada kata kena semua. Hotel. Dia sila kaki gini ni. Tidur gitu, sila kaki. Ada lah kita tu. Nak semua kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana waffiqna li ta'atika wa tamim taqsirana wa taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baca Ustaz.